Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Saya harap semua dah berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik-baik saja. So, hari ini saya akan teruskan untuk kuliah saya untuk yang kedua, iaitu Composition Confectionery berasaskan tepung. So, masih ingat lagi tak? Minggu lepas saya dah terangkan sedikit pengenalan tentang produk confectionery. Saya harap awak masih ingat. Okey. So, ini adalah topik kita yang kedua. So, bahan yang utama dalam proses confectionery berasaskan tepung adalah tepung. So, kita akan menghasilkan biskut untuk kaedah, pelbagai jenis kaedah. So, awak boleh tengok sini kaedah drop, kaedah pipe, kaedah bar, kaedah mold dan kaedah chill. Dan juga kita akan hasilkan produk pastry. Tapi untuk minggu ni saya akan terangkan tentang penghasilan produk biskut sahaja. Okey. So, tugasan kumpulan yang awak akan perlu selesaikan bagi produk confectionery berasaskan tepung adalah 20% untuk tugasan kumpulan biskut dan 20% tugasan kumpulan untuk pastry. So, ada dua tugasan lah. Total dia 40%. So, ini adalah peralatan asas yang awak semua akan guna. Itu adalah common lah yang dah biasa pun guna kat Mama Bakery. So, yang bahagian ini lebih spesifik lah. Okay, contohnya acuan dan kata, acuan pie, acuan tart, acuan tart nenas, pastry mat, nozzle, piping bag dan acuan biskut. Pelbagai jenis acuan biskut yang awak akan perlu biasakan guna untuk setiap biskut yang awak akan hasilkan nanti. Ini adalah mixer. So, kalau kata kita akan gunakan mixer untuk produk yang bersesuaian lah. Okay. Awak boleh kita perlukan baking oven untuk bakar biskut. Okay. Untuk bakar pastry. Kita perlukan chiller kalau ada dough yang perlu disejukkan terlebih dahulu. Okay. Contohnya kalau macam coklat perlu dimasukkan dalam chiller. Okay. Dalam freezer perlu dibekukan, bahan-bahan yang perlu dibekukan. So, ini adalah jenis-jenis kaedah. So, kita akan pergi setiap satu lebih detail sedikit. Okay, contoh kaedah drop boleh tengok kat sini kan. Contohnya biskut coklat chip. Kalau kaedah pipe, biskut tart nenas. Kaedah bar, biskut shortbread. Okay, biskut shortbread ni sangat popular lah kalau ada hari perayaan, keramaian. Kan, kaedah mold. Contohnya biskut jam ataupun pelbagai jenis mold yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan kaedah biskut ni. Dan kaedah chill. Siapa pernah makan biskut dam? Biskut dam ni biskut tradisional lah. Okay. Saya pun teringin nak buat biskut dam ni. Kalau kita ada berkesempatan, kita boleh buat. Okay, apa tu biskut? Okay, biskut adalah kuih kering yang dibakar. Biasanya lepeh, nipis dan rangup dimakan. So, tekstur dia kena rangup. Itu spesifikasi biskut. Kalau bila kita makan lemau je, kita pun tak suka. So, apatah lagi orang lain yang bila rasa biskut yang kita hasilkan. So, kena menepati ciri biskut lah. Okay, so biskut berasal daripada perkataan Latin biscotus yang bermaksud dimasak 2 kali. Ataupun cookies berkata dari bahasa Belanda kotki yang bermaksud kek kecil, yang manis dan rangup. Dan juga dikenali sebagai kek kering serta tinggi kandungan nilai kalori dia. Okay, so ni ada pelbagai jenis biskut menggunakan kaedah yang berbeza. Contohnya kaedah gaul dan ramas, kaedah putar, kaedah enjut, kaedah mencair. So awak ingat lagi tak kaedah-kaedah yang kaedah-kaedah disebut ni? Macam common je kan, macam biasa je kan. So kaedah ni awak belajar masa penghasilan kek. Ada kek yang menggunakan kaedah putar, kaedah creaming dan method. Ada kek menggunakan kaedah enjut. Ada kek yang menggunakan kaedah mencair. So, sama juga biskut. So, kalau boleh tengok kat sini, kaedah gaul dan ramas ni. Contohnya, gaul dan ramas, awak pernah buat kaedah muffin menggunakan kaedah gaul dan ramas kan? So, biskut, ada biskut yang menggunakan kaedah gaul dan ramas seperti ni. Contoh dia macam molded acuan biskut, roll ataupun bar. Contohnya, biskut kacang berlapis. So, kita kena kenal pasti kaedah-kaedah yang digunakan untuk menghasilkan biskut kita tadi berdasarkan bahan. Okay. So, tanpa kita lengahkan masa, kita akan menghasilkan dalam kelas nanti
akan membentuk biskut. Itu kaedah. Yang ni kita akan bentuk biskut menggunakan kaedah yang berbeza. Okay, contohnya, kita hasilkan biskut mengikut kaedah drop. Sama ada kita akan sudukan dia ataupun kita akan masuk ke dalam piping bag atau kita titiskan dia. Okay, contoh yang biasa yang common adalah biskut coklat chip ataupun biskut oatmeal. Okay, biskut coklat chip ni sangat popular kan. So saya rasa kebanyakan kalau dekat rumah tu, pertanian raya akan mesti ada kalau pergi rumah ada biskut coklat chip ni. So kita akan tengoklah, kita akan hasilkan biskut coklat chip dalam kelas nanti. Kemudian biskut kaedah pipe, biskut butter cookies, biskut semperit, kita akan gunakan pipe icing bag, kita akan gunakan nozzle dan mengikut bentuk yang kita nak. Kita akan hasilkan biskut menggunakan kaedah bar. Contohnya yang popular biskut shortbread, biskut energy, kita akan potong dia mengikut bentuk bar lah. Kemudian biskut kaedah mold. Okay? Mold ni boleh pelbagai jenis mold yang kita boleh gunakan. Contohnya, kalau yang kat sini biskut gajus. Dan yang last sekali kaedah chill. Okay, biskut dam. Ataupun biskut ice box. Macam mana rupa biskut ice box ni? Nanti kita tengok kat kelas ya. So, ini merupakan kaedah-kaedah penghasilan biskut. Contoh dia, biskut coklat chip ni. Digunakan kaedah creaming. Macam kaedah kita akan ayak bahan kering. Kita akan pukul mentega dan gula hingga kembang. Kemudian kita akan masukkan telur. Kita akan masukkan ke kacang dan coklat chip. Dan kita akan bentukkan dia menggunakan kaedah drop. Okay, so kaedah drop ni kita bentukkan dia. Kita sama ada kita sudukan dia ataupun titiskan dia. Dan kita akan bakar pada suhu 170 darjah Celsius selama 20 minit. Okay, kita make sure lah suhu tu betul lah 170. Kalau kita letak suhu yang rendah, boleh menyebabkan biskut kita tak rangup. Kan? Sama juga biskut oatmeal ni. Dia menggunakan kaedah drop. Kan? Biskut pipe menggunakan kaedah, biskut mentega menggunakan kaedah pipe. Maksudnya, kita akan masukkan dalam piping bag dan kita akan pipekan dia. Okay, tak nenas, kaedah pipe. Biskut shortbread, kaedah bar. Biskut bar mentega, kaedah bar. Biskut mold, biskut linzer. Biskut Oreo. So, nanti kita akan buat setiap jenis biskut ni dalam makmal kita. Okey. So, bila kita dah hasilkan biskut, satu lagi yang perlu titik beratkan, kita penyimpanan biskut nanti. So, bila awak buat carta alih, tolong jangan miss part yang ni. Menyimpan dalam bekas kedap udara ataupun membungkus biskut supaya biskut kita lebih tahan lama. So, biasanya bila awak buat, sini-sini awak buat, dia akan buat sampai menghasilkan biskut bakar. Lepas bakar buat apa? So, kita kena simpan biskut tu supaya biskut kita lebih tahan lama. Okay. So, kita kena kenal pastilah kenapa, apa yang berlaku kalau biskut kita tak rangup, kalau biskut kita keras. Okay, tak semua benda yang kita nak akan jadi dengan sempurna. Ada berlaku di luar kawalan kita juga. Ataupun kita tanpa kita sedari. Tapi melakukan kesilapan tak salah. Bila kita sedar kat mana punca dia. Tapi bila kita lakukan kesilapan, kita tak sedar punca dia dan benda tu akan berulang lagi. Kita tak nak benda tu berlaku. Okay? Sebab kita kena pastilah kenapa biskut tak rangup. Rupanya kita set suhu dia tak betul. Suhu dia rendah sangat. Ataupun biskut kita keras. Kita tak sedar. Kita dah tertimbang tepung dengan banyak. Ataupun biskut kita berubah bentuk. Contohnya, selalu terjadi kalau biskut berubah bentuk ni, biskut butter cookie. Bila masa kita nak pipekan dia tu, cantik je bentuk rosette. Tapi tiba-tiba bila kita dah bakar, habis drop semua kita. Sama ada kita terlalu overmix. So, ini adalah punca-punca yang kita kena pasti kesilapan kita. So, saya rasa itu sahaja untuk kuliah hari ini untuk bagi penghasilan biskut. So, saya harap kamu semua dapat memahami proses jenis-jenis biskut yang akan dihasilkan, proses penghasilan biskut
dan kesilapan dan punca yang berlaku dalam penghasilan biskut. Okey, jumpa lagi untuk kuliah yang akan datang. Jaga diri dan bye.